Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Ramadan diucapkan kepada penonton yang berada di luar sana yang sedang menyaksikan Influencer at Japan episod ketiga. Bersama saya Hasif, hos anda untuk episod pada kali ini. Dan tidak lama lagi seperti kita ketahui, kita pun berada di pertengahan bulan Ramadan. Dan perayaan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita kini semakin menghampiri. Dan oleh itu Influencer at Japan kali ini akan membincangkan sebuah topik yang menarik untuk para penonton sekalian, iaitu pengurusan kewangan menjelang musim perayaan di musim pandemik COVID-19. Oleh itu bersama saya di studio pada pagi ini iaitu Cik Farhana Omar, salah seorang daripada pegawai dari agensi kaunseling dan pengurusan kredit. Terima kasih Cik Farhana kerana sudi bersama kami dalam episod Influencer at Japan pada kali ini. Okay. Apa khabar Cik Farhana? Khabar baik, terima kasih. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita teruskan dengan topik kita pada pagi ini, kita rolling intro. Ya, bersama saya lagi dalam Influencer at Japan episod ketiga bersama saya juga iaitu Cik Farhana daripada AKPK. Dan kepada penonton-penonton sekalian, selamat datang dan menyaksikan siaran kita pada kali ini. Dan sebelum kita pergi lebih mendalam terhadap topik pada hari ini, bolehkah Cik terangkan apa itu AKPK? Dan saya pasti ramai penonton di luar sana yang ingin mengetahui apa itu AKPK. Boleh Cik terangkan? Okey, terima kasih Encik Asif. Okey, untuk penonton-penonton yang menyaksikan program kita pada hari ini, mungkin kita bagi sesi pengenalan dahulu untuk AKPK. Ya, boleh. Okay, AKPK adalah singkatan daripada Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit. Jadi AKPK ni telah ada satu agensi yang telah ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia sejak tahun 2006 lagi. Tujuan AKPK ditubuhkan adalah untuk membudayakan masyarakat Malaysia supaya mengamalkan pengurusan keuangan sebagai satu budaya hidup. Itu yang kita sebab kebiasaan bila melibatkan tentang pengurusan keuangan, kita dah terbiasa itu adalah satu paksaan. So kita nak jadikan ia sebagai satu yang natural, satu budaya hidup. Jadi di sini di AKPK kami ada menawarkan 3 perkhidmatan teras kami, iaitu yang pertama adalah pendidikan keuangan, yang mana kami menyediakan bahan dan program untuk kemahiran asas dalam pengurusan wang serta tips bagaimana untuk menggunakan kredit secara bertanggungjawab. Jadi yang kedua, khidmat nasihat keuangan pula lebih kepada memberi nasihat secara peribadi kepada individu untuk menguruskan keuangan dengan bijak. Dan cara pengurusan keuangan teras kami yang ketiga, perkhidmatan teras kami yang ketiga adalah program pengurusan kredit, yang mana kami menyediakan, Encik Asif, satu pelan pembayaran balik yang sesuai dengan kemampuan individu mengikut satu kiraannya aliran tunai individu terbabit, dan rundingan dengan penyedia perkhidmatan keuangan ataupun pihak bank bagi individu atau pemilikan tunggal. Itu adalah 3 teras utama kami. Tetapi ada penambahbaikan. Okay, selain daripada itu, ada satu fungsi skim penyelesaian pinjaman kecil atau SPPK yang sebelum ini dipegang ataupun dimanage oleh pihak Bank Negara Malaysia, telah dipindah fungsinya kepada AKPK. So skim penyelesaian pinjaman kecil adalah bantuan untuk perusahaan kecil dan sederhana. Jadi dengan adanya skim SPPK ini tadi, AKPK telah menambahkan aspek bantuan kami dengan tidak terhad kepada individu dan pemilikan tunggal. Selain daripada PKS, AKPK juga telah melancarkan satu meja bantuan perusahaan mikro, yang mana kami membantu perusahaan kecil, perusahaan mikro, untuk memberi khidmat nasihat keuangan dan memudahkan urusan bantuan bayaran balik oleh pihak bank kepada perusahaan mikro tadilah. Jadi semua perkhidmatan kami di AKPK memenuhi permintaan rakyat Malaysia, sama ada kaunseling atau nasihat keuangan, dan paling penting, Cik Asif, perkhidmatan di AKPK adalah percuma. Baik, itulah dia tadi fungsi-fungsi
kepada penonton, iaitu fungsi-fungsi AKPK yang harus penonton yang di luar sana ketahui bagi siapa yang memerlukan khidmat kaunseling kewangan dan perkhidmatan-perkhidmatan lain yang disediakan, bolehlah merujuk terus kepada AKPK. Alright. Baik, kita teruskan kepada topik kita yang seterusnya. Seperti yang kita tahu, apabila musim perayaan tiba, kita akan diselubungi oleh sale madness. Sale madness yang dianjurkan oleh pasaraya ataupun e-market seperti Shopee, Lazada. So ramai masyarakat kita memang suka berbelanja. Jadi untuk perkara ini, bagaimanakah nak mendidik pengguna agar perlu bijak dan mengurus kewangan dengan membezakan keperluan dan kehendak, terutamanya ketika membuat pembelian menjelang musim perayaan Aidilfitri? Okey, soalan yang sangat baiklah. Okey. Jadi sekiranya kita bercakap tentang pembelian yang bijak, kita akan melihat kepada 4 perkara asas. 4 sahaja perkara asas yang boleh kita yang boleh kita nilai dan kita fahamilah. Yang pertama, yang paling basic, yang paling asas adalah menyediakan bajet yang realistik. Yang mesti realistik. Mulakan dengan memeriksa semua perbelanjaan anda dan pastikan perbelanjaan untuk musim perayaan dimasukkan juga dalam bajet bulanan. Sebab perayaan mungkin sekali setahun, kebanyakan orang tidak memasukkan, biasa buat bajet tapi tak pernah masukkan bajet perayaan. So bajet perayaan diwajibkan dimasukkan pada bulan perayaan. Maksudnya adakah bajet tersebut merupakan setiap bulan ataupun pada bulan perayaan pada sahaja? Bulan perayaan sahaja. Tapi bulan yang bukan perayaan, kalau boleh sediakan simpanan lah untuk persiapan bajet awal lah. Betul. Jadi tetapkan satu jumlah perbelanjaan yang selesa tanpa mengganggu bajet keseluruhan. Dan sekiranya seseorang isi rumah itu tadi mempunyai bajet yang sedikit untuk musim perayaan, berilah keutamaan untuk berbelanja perkara perlu sahaja dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, sediakan senarai semak dan pastikan ia dipatuhi. Kalau kita ada bajet tapi kita tidak mematuhi, tidak mengikuti bajet tadi, itu juga akan sia-sia, kan Cik Asif? Betul. Jadi satu senarai semak untuk membeli belah akan membantu anda supaya lebih fokus kepada barang keperluan sahaja dan bukan barang kehendak. Tanpa senarai tersebut, dengan adanya diskaun dan promosi yang Cik Asif katakan tadi, pada musim perayaan memang sangat mudah mempengaruhi kita untuk membeli barangan yang bukan keperluan tetapi lebih kepada kehendak. Dan seterusnya, jadilah pembeli yang bijak. Jadi dapatkan maklumat terkini tentang diskaun, pusat membeli belah dan harga jualan. Pilih harga yang terbaik. Jangan beli barangan anda yang tidak diperlukan hanya kerana barang yang murah. Belilah sebabnya murah. Kalau si beli rugi. Sebaliknya, jangan beli hanya kerana murah. Beli mengikut di dalam bajet semata-mata. Dan boleh bandingkan harga dengan beberapa buah kedai. Paling mudah sekarang, contoh kalau kita perlukan baju atau pembelian secara online, lebih mudah lagi untuk semak beberapa apps ataupun kemudahan online sebelum kita membuat keputusan lah. Dan yang terakhir, ada satu yang kita namakan tunai versus kredit. Jadi tunai versus kredit ni, beli barangan secara tunai untuk mengelakkan masalah keuangan selepas perayaan. Jadi maksud beli secara tunai bukan maknanya beli secara cash duit. Lebih kepada gunakan tunai anda dan bukan kredit. Contohnya kad kredit ataupun pinjaman pribadi. Elakkan, kalau boleh gunakan cash yang sedia ada sahaja yang ada di dalam bajet kita. Sebab dengan cara ini kita akan menghadkan pembelian mengikut bajet yang disediakan. Sebab kita dah ada bajet, so kita siapkan pakai kad kredit, so benda akan jadi lebih terkawal. Dan jika kita berbelanja menggunakan kad kredit, pastikan anda mampu membayar balik sepenuhnya untuk mengelakkan dikenakan faedah. Yalah, seperti yang kita tahu, bila musim perayaan, bila kita tak buat persiapan bajet, jadi ramai yang ada kad kredit ataupun pinjaman, mereka akan selalunya buat terguna ataupun advance dahulu. Kemudian lah fikir bayar kemudian lah. So yang itu yang banyak terjadi dengan masyarakat kita. Okey, jadi titah tolaknya adalah jadilah pengguna atau pembeli yang bijak dan berhemah bagi mengelak dibebani hutang. Dan juga jangan mudah terberdaya dengan tawaran dan membeli barangan yang tidak diperlukan hanya disebabkan harganya amat murah. Jangan mudah terberdaya. Baiklah,
Pembelanjaan berlebihan ketika musim perayaan memerlukan pendapatan boleh guna yang tinggi. Jadi bagaimana bagi yang berkemampuan, pembelanjaan musim perayaan mungkin sudah dirancang. Bagi yang kurang berkemampuan tu amatlah susah. Mungkin tengah memikirkan dan mencari sumber-sumber yang boleh diperolehi oleh mereka lah. Dan namun bagi pihak sebegini, lebih-lebih musim pandemik, ya. So kita tahu banyak orang akan berhutang di sana sini. Jadi pihak bank juga pastinya membuat pelbagai tawaran yang menarik kepada pengguna-pengguna lah yang memerlukannya. Jadi pandangan Cik Fahna sendiri mengenai hal ini, bagaimana pandangan Cik? Okey. Kalau kita berbincang atau berbicara tentang pinjaman, sebab memang tidak dinafikan pinjaman bukan sahaja semasa perayaan, akan ada dorongan-dorongan ataupun keinginan untuk mengambil pinjaman sepanjang tahun. Jadi pada pendapat kami di AKPK berkenaan tentang pinjaman, kita berbalik kepada tips panduan, 3 asas panduan peminjam yang selalu AKPK war-warkan, yang mana boleh kita guna pakai tidak hanya di musim perayaan tetapi pada mana-mana masa sepanjang tahun. Jadi 3 asas panduan kami ini boleh diguna pakai untuk semua jenis pinjaman. Jadi tak kiralah pinjaman kredit kad, personal loan, kereta, rumah dan sebagainya. Jadi asas yang pertama, panduan asas yang pertama, pinjaman yang diambil seharusnya hanyalah untuk tujuan produktif semata-mata, untuk sesuatu yang perlu selepas mengambil kira semua aspek yang berkaitan. Satu, produktif atau tidak produktif. Sekiranya tidak produktif, maka pada bahagian ini kita dah harus ketepikan niat kita untuk meminjam tadi. Jadi kalau kita rasakan nak ambil personal loan ataupun kad kredit semata-mata untuk penambahan perbelanjaan untuk perayaan, daripada sana kita dah tahu sama ada benda tu produktif atau tidak produktif. So sekiranya kita rasakan tidak produktif, dan berhenti di sini. Okey, dan yang kedua, meminjam mengikut kemampuan. Jadi bakal peminjam seharusnya mengira perbelanjaan dan kemampuan untuk membayar balik pinjaman yang bakal diambil. Tidak semua komitmen bulanan dapat dijejak melalui rekod keuangan Sikris dan Sitos semasa dinilai oleh pihak bank lah. Mungkin sesetengah komitmen tadi adalah dalam bentuk sewa rumah, bil, pinjaman ataupun pinjaman atas nama ketiga. Jadi kesemua ini sekiranya tidak diambil kira oleh pihak bank semasa membuat penilaian, mungkin akan mempengaruhi keputusan bank tadi. Jadi kita harus mengambil kira dalam kos sara hidup, kerana pihak institusi keuangan tidak akan nampak komitmen yang begini, yang halus sebegini di dalam rekod mereka. Jadi kesimpulannya untuk item ataupun asas panduan yang kedua ini tadi senang. Bank kira, saya kira. Sebab kita dah terbiasa untuk bank hitung, saya tunggu, kalau lulus saya terima, maknanya saya mampu. Tapi sekarang bank kira, saya juga harus kira sama ada masih dalam komitmen ataupun tidak. Dan yang ketiga, peminjam mempunyai satu tanggungjawab moral untuk membayar balik pinjaman. Sesuatu pinjaman akan mengambil masa yang lama untuk dilunaskan. Betul sih. Contohnya lah, pinjaman kenderaan yang paling singkat 5, opsi yang lain 7 dan 9. Kalau pinjaman peribadi boleh cecah sampai 5 ke 7 atau mungkin 10 tahun. Pinjaman perumahan pula lagi lama lah. Pinjaman perumahan mungkin akan ambil sehingga 35 tahun atau sehingga peminjam tadi berusia 70 tahun. Jadi semua komitmennya akan mengambil masa yang lama. Tanggungjawab moral peminjam adalah untuk berpegang kepada perjanjian dan membayar seperti yang dipersetujui. Jadi berbalik kepada pinjaman untuk perayaan, kalau kita yakin nak ambil satu pinjaman untuk pinjaman peribadi contohnya tadi, kita kena ada tanggungjawab moral untuk melihat sama ada di dalam kemampuan atau tidak selepas perayaan tamat, mampu atau tidak bayar. Okey, jadi Cik Fahna, maksudnya segala pinjaman yang dilakukan adalah melalui pihak bank dan tanpa pemantauan daripada pihak AKPK lah. AKPK adalah untuk pinjaman yang dah berlaku. Dan kemudian pihak peminjam perlukan bantuan. Tapi sebelum pinjaman semasa pinjaman nak diambil, itu antara pihak peminjam dengan pihak bank. Sebab itu
kita kena ada satu ilmu ataupun satu ilmu lah di dalam dada kita tadi untuk kita tahu apakah checklist atau guideline kita supaya kita tak mudah terpedaya dengan hasutan-hasutan ataupun marketing-marketing di luar. Okey, maksudnya pendek kata kita kepada pinjam di luar sana, mereka boleh merujuk terlebih dahulu kepada pihak Boleh kita ada membuat, option pinjaman berkaitan boleh sebab macam kita katakan tadi, salah satu trust asas kita adalah khidmat kewangan. Boleh pergi ke website AKPK, ada survey form kami untuk general inquiry, pertanyaan umum, boleh masukkan partikular anda di sana. Pihak kami akan menghubungi selepas 1 hari bekerja untuk menghubungi semula untuk bantuan apa-apa sama ada masalah melibatkan keuangan ataupun perkhidmatan AKPK. AKPK ada, tidak semestinya lah lepas ambil pinjaman, tapi kebanyakan orang dah ambil pinjaman baru cari. Betul. Alright. Jadi begitulah ya, kepada penonton-penonton di luar sana, tanggungjawab moral itu amatlah penting. Jadi supaya kita akan tetap membayar semua pinjam-pinjaman yang telah kita lakukan terhadap bank-bank, ya. Betul lah. Baiklah, sebab kata pepatah, don't go broke trying to look rich. Gitu. Jadi kebanyakannya masyarakat kita disebabkan ingin bergaya ataupun nak impress orang lain, kita dibebani hutang sebenarnya. Betul. Di kemudian harinya, orang yang nak bergaya tu yang sendiri yang susah. Betul ya Cik Fahna? Okey. Soalan berikutnya ini agak menarik, dan saya pasti ramai yang ingin tahu. Walaupun ada yang dah tahu, rasanya rata-rata orang ingin tahu mengenai perkara ini, iaitu apa itu kad kredit dan asas memilikinya. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan berhenti rehat sebentar lagi dan kembali selepas ini. Adakah anda terkesan dengan kehilangan punca pendapatan? Anda terbeban dengan bebanan hutang? Mencari saluran untuk menjana pendapatan? Anda ingin menceburi bidang perniagaan dan bantuan modal? Adakah anda ingin meningkatkan kemahiran? Adakah anda buntu dan tertekan? Sertai program Demi Esok, ayo bangkit. Langkah 1. Dapatkan maklumat berkenaan peluang untuk menjana pendapatan. Klik pautan disediakan bagi mengetahui peluang yang ditawarkan oleh setiap agensi. Langkah 2, bantu kami mengisi maklumat untuk membantu anda. Langkah 3, anda akan disalurkan kepada agensi-agensi yang berkaitan. Tindakan anda diperlukan demi esok yang lebih baik. Terima kasih kerana terus bersama kami di Influencer at Japan episod ketiga bersama saya Cik Fahana daripada pihak AKPK. Alright, baiklah Cik Fahana, kita nak beralih kepada penggunaan kad kredit. Yang setengah pengguna berpeluang atau berkemampuan untuk memiliki kad kredit. Dan di dalam pandemik ini juga kita disaran untuk menggunakan pembayaran secara cashless, ya. Rata-rata kedai pun dah mula dan banyak, walaupun warung-warung tepi jalan pun ada dah payment yang cashless yang digunakan oleh mereka. Dan kini tiba musim perayaan pula, pengguna akan beranggapan mereka berkemampuan untuk membeli barang yang ditawarkan, sehingga mereka akan membeli dengan kuantiti yang banyak dan berlaku pembaziran. Lebih-lebih lagi kepada mereka yang mempunyai kad talian nyawa ataupun kad kredit. Alright, go cashless tanpa tunai. Boleh Cik terangkan apa asas memiliki kad kredit?
Okey, pertama sekali kita nak mention tadi tentang go cashless atau tanpa tunai. Harus difahamkan walaupun maksudnya go cashless, ada banyak option untuk kita pilih kalau kita nak pergi kepada go cashless. Tidak semestinya menggunakan kad kredit. Go cashless sekarang kita ada e-payment yang mana kita boleh menggunakan kad debit kita sebagai untuk payment, ataupun kita ada e-wallet yang mana ada banyak kemudahan apps yang menyediakan kemudahan e-wallet ini tadi. So perbezaannya e-wallet atau e-payment kita boleh menggunakan menggunakan tunai kita sendiri, berbeza dengan kad kredit. Itu adalah satu pinjaman. Jadi so e-wallet ni dia macam kalau kita di negeri Sarawak kita ada Sarawak Pay. Sarawak Pay. Contohlah Sarawak Pay ada option untuk top up menggunakan saving account ataupun kad kredit. So pilihlah top up menggunakan saving account yang mana kita akan menggunakan cash kita sendiri dan bukannya menggunakan kad kredit, iaitu berhutang dengan bank. Itu ada hutang lah. Setiap kali kita menggunakan kad kredit, kita sedang menambah hutang kita dengan pihak bank kita. So itu bezanya tadi. So tak semestinya kalau kita go cashless, sebab saya pandemik cashless, I have to go for credit card. Tidak, ada banyak option lain yang boleh dipilih. Contohnya Sarawak Pay tadilah. Jadi menurut Cik Hasif tadi, apakah asas memiliki kad kredit? Untuk asas memiliki kad kredit, Cik Hasif, kita melihat kepada fungsi kad kredit itu. Sebelum kita nak memiliki satu-satu kad kredit, fungsi kad kredit kita kena jelas. Okey, fungsi kad kredit sepatutnya digunakan sebagai kaedah pembayaran, bukan pinjaman. Maksudnya, sekiranya kita menggunakan kad kredit kita pada bulan tersebut, pada hujung bulan apabila statement keluar, penyata keluar, kita haruslah membuat bayaran penuh dan bukan membayar minimum payment. Membayar minimum payment maknanya kita dah mula menjadikan kad kredit sebagai pinjaman. Okey, kad kredit sebagai kaedah bayaran bukannya pinjaman. Okey, contoh kita nak jadikannya sebagai go cashless menggunakan kad kredit, maknanya boleh, tapi setiap penggunaan kita pada bulan itu, hujung bulan kita kena bayar semua, bukan bayar minimum payment. Okey, yang kedua, fungsi kad kredit yang membolehkannya sebagai satu payment yang adalah untuk mengesan perbelanjaan. Mudah kan? Kalau kita menggunakan kad kredit, kita boleh mempunyai rekod untuk memeriksa kembali perbelanjaan kita tadi, kerana semuanya direkod di dalam penyata bulanan ataupun statement atau e-statement. Namun lagi sekali, kini ada banyak pilihan macam yang telah kita bincangkan tadi. So sekiranya kita nak gunakan alasan menggunakan kad kredit sebagai untuk mengesan perbelanjaan, sebenarnya ada pilihan lain seperti e-payment ataupun e-wallet tadilah. Itu fungsi yang kedua. Kenapa orang nak menggunakan kad kredit permulaannya untuk mengesan perbelanjaan sebelum e-wallet dibangunkan. Okey, yang seterusnya, penggunaan kad kredit adalah lebih selamat untuk dibawa ke mana-mana kerana tidak perlu membawa jumlah wang yang banyak. Lagi sekali, pada masa sekarang ada kemudahan e-banking dan e-payment ataupun e-wallet. So dulu mungkin itu hanyalah satu-satunya option untuk kad kredit, tapi sekarang kita dah ada banyak kemudahan-kemudahan lain. Dan yang seterusnya, fungsi kad kredit, kita ada satu fungsinya yang dinamakan pelan pembelian ansuran SIFA faedah. Zero installment, 0% installment, yang mana contoh kalau kita membuat satu pinjaman yang besar, pihak kedai boleh menukarkannya kepada installment 0%, atau kita boleh cuba semak dengan pihak bank kita kalau mereka ada menawarkan installment untuk pembelian tadi. Jadi 0% tadi, kalau kita lihat bayaran yang tinggi boleh dibayar kepada pelan ansuran tadi hanya merujuk sekiranya kad kredit kita tidak ada baki. Sekiranya seseorang itu dah biasa membuat bayaran minimum, maknanya setiap bulan dah ada dikenakan charge kad kredit 15 ke 18%, SIFA faedah hanya merujuk kepada installment ataupun ansuran terbabit sahaja, tetapi keseluruhan hutangnya masih ada baki. Tapi kalau memang tak ada baki, kad kredit boleh digunakan untuk pelan pembelian ansuran SIFA faedah atau 0% installment. Jadi yang terakhir sekali, untuk kita memahami ataupun asas memiliki kad kredit, kita kena faham dan berhati-hati agar tidak terjerumus dalam perangkap bayaran minima kad kredit. Jadi nak memiliki kad kredit boleh, tapi kita pastikan tidak terjerumus. Sekiranya kita dah
terbiasa untuk membuat satu pinjaman yang besar dan kita membuat minimum payment semata-mata, okay, kita dah masuklah dalam perangkap minimum kad kredit itu tadi. Jadi ini adalah fungsi-fungsi kad kredit. Jadi daripada 1, 2, 3, 4, 5 tadi haruslah dinilai berbaloi atau tidak berbaloi. Sekiranya kita rasakan masih ada option lain, maka mungkin credit card belum perlu lagi digunakan pada masa itu. Mungkin kita tak perlu untuk apply credit card dulu. Okey, bagi penonton di luar sana yang dah terjebak dengan pembayaran minima. So maksudnya setiap bulan Bayar jika minimum bayar sahaja. minimum dia orang akan dikenakan lebih kadar faedah lah. Betul. Sebab konsep kad kredit kita tidak akan dikenakan faedah sekiranya peminjam tadi, kita anggap peminjam lah sebab kredit kad dan meminjam dengan bank, membayar penuh baki yang digunakan. Contoh kredit kad pada bulan April bulan ni kita menggunakan RM300. Tak ada baki yang dibawa daripada bulan yang sebelumnya. Kita hanya menggunakan 300. Keluar statement kita bayar full 300. So bulan Mei kita start with zero balik. So interest pun tak ada. Tapi sekiranya kredit kad kita dah bertambah sehingga beribu-ribu, masuk bulan April, berapa ribu yang kita guna campur lagi 400 yang kita guna pada bulan tersebut, kita dah tak mampu bayar. Kita bayar minimum payment. Okey, pada bulan 5 kelak, whatever baki yang di carry forward akan di charge kadar faedah 15 ke 18%. So dia makin meningkat lah. So that's why apabila kita dapat nyatakan sebagai bayaran minima kad kredit, apabila kita lihat banyak orang yang apabila dia buat bayaran minimum, selepas beberapa tahun dia tak nampak banyak pergerakan dari segi baki. Jadi menjawab kepada Encik Asif tadi kan, sekiranya lah seseorang individu tadi merasakan mempunyai hutang kad kredit yang sudah tidak mampu untuk diuruskan, jangan risau, rujuklah dengan kami di AKPK pada kadar yang segera, kerana melalui program pengurusan kredit kami di PPK, kami boleh menstrukturkan semula bayaran tersebut mengikut aliran tunai masing-masing. Jadi selain daripada itu, sekiranya seseorang rasa terperangkap dalam bayaran minimum namun baki kad kreditnya tidak berkurangan, boleh juga rujuk kepada pihak bank sekiranya boleh ada penstrukturan semula. Tetapi sekiranya tidak pasti atau tidak arif bagaimana nak merujuk, jangan risau, AKPK sebagai sahabat keuangan anda, rujuk kami, kita boleh bagi khidmat nasihat dan mungkin boleh membantu untuk menstrukturkan semula bayaran tadi mengikut aliran tunai. Okey, baiklah penonton. Jadi kita kena ingat kad kredit ni memanglah satu yang amat mudah untuk kita belanjakan. Betul. Tapi jangan lupa pastikan anda semua mampu membayarnya pada setiap hujung bulan. Kalau saya seingat saya dululah, bila orang cakap pasal kad kredit ni orang akan guna bila ada emergency. Betul. Tapi sekarang ni kad kredit adalah sebagai advance. Emergency dah jadi macam-macam. Emergency dah jadi macam-macam. Boleh guna beli yang bukan-bukan lah, yang bukan satu keperluan kepada anda semua. Baiklah Cik Fahana, sebelum kita menamatkan sesi hari ini, ada apa-apa nasihat yang lain yang ingin KPK kongsikan? Boleh ceritakan kepada penonton? Baiklah, okey. Jadi di kesempatan ini kami ingin berkongsi sekiranya individu ingin mendapatkan pengetahuan atau pengurusan keuangan dengan lebih baik, AKPK sebenarnya ada menyediakan satu perkhidmatan pendidikan keuangan atas talian ataupun online learning di power.akpk.org.my bagi membantu orang ramai untuk mempelajari bagaimana untuk menguruskan keuangan anda dengan lebih berhemat. Jadi pembelajaran ini akan membantu individu untuk menguasai situasi keuangan dan mencapai ketenangan minda lah, hasil daripada penggunaan kredit secara bijak dan berhemat. So boleh buat online learning pada masa yang sesuai, tak perlu tunggu mungkin ada orang yang busy masa bekerja kan. So pilihlah masa yang sesuai dan buatlah online learning. Ada pelbagai modul yang boleh dipilih. Selain daripada itu, AKPK juga menyediakan khidmat bantuan bayaran balik pinjaman kepada penyedia-penyedia kredit mengikut kesesuaian aliran tunai yang tadi kita dah ulang beberapa kali kan Cik Asif, melalui program kami iaitu program pengurusan kredit ataupun PPK yang ditawarkan kepada individu dan untuk
company pula ada skim penyelesaian pinjaman kecil atau SPPK kepada perusahaan kecil dan sederhana. Dan selain daripada itu, untuk perusahaan mikro sekiranya memerlukan khidmat bantuan daripada kami, rundingan daripada pihak kami untuk membantu anda membuat rundingan dengan pihak bank anda, bolehlah salurkan kepada meja perusahaan bantuan mikro. Jadi perkhidmatan kami, ingin kami tegaskan, semuanya adalah percuma. Dan AKPK tidak pernah melantik mana-mana ejen untuk menjalankan perkhidmatan AKPK di luar sana. Ini penting sebab banyak yang menggunakan nama AKPK, menggunakan nama AKPK untuk penipuan keuangan. Jadi harus kami tekankan, AKPK tidak ada melantik mana-mana pihak ketiga. Dan akhir sekali, Cik Asif, kepada semua umat Islam yang akan menyambut Hari Raya pada pertengahan bulan Mei nantilah, selamat Hari Raya Aidilfitri dari kami di Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit. Okay. Raya diraih, SOP dipatuhi. Baiklah Cik Fahana, kepada penonton di luar sana, ingatlah pesanan daripada Cik Fahana, elakkan daripada terpengaruh dari mana-mana agensi yang bukan asalnya daripada AKPK, yang menggunakan nama AKPK. Jadi berhati-hatilah. Sekiranya anda ingin membuat pertanyaan, anda bolehlah terus hubungi AKPK bahagian Sarawak. Lanjutkan terus ke AKPK, atau boleh melayari laman web kami www.akpk.org.my. Kemudian sekiranya ada masalah ataupun pertanyaan umum, boleh klik bahagian survey untuk pertanyaan umum, dan pihak kami akan menghubungi selepas 1 hari bekerja. Betapa efisiennya. Okey, nampaknya kita telah pun berada di penghujung rancangan pada kali ini. Saya dan seluruh kru Influencer Japan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Fahana di atas perkongsian mengenai topik kita pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada para penonton yang sedang menyaksikan di luar sana kerana terus bersama kami hingga ke akhir rancangan. Sekiranya anda menyukai rancangan ini, jangan lupa untuk like, komen dan share, dan juga follow page Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak untuk maklumat yang tepat dan sahih. Jangan lupa SOP, lindungi diri, lindungi semua. Sehingga bertemu lagi. Bye.